Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, murid-murid, hari ini kita sambung lagi tajuk 2 kita, lukisan pengorakan. Okey, masih lagi dalam kaedah jejarian untuk bongkah bentuk piramid. Okey, saya dah tengok beberapa lukisan yang kamu hantar. Okey, ada beberapa kesilapan lah, dan saya dah beritahu mana yang silap. Okey. So untuk hari ini kita sambung lagi kaedah jejarian piramid untuk pengukuhan murid-murid lah. Okey. So yang pertama, standard pembelajaran kita hari ini, murid mestilah dapat menghasilkan lukisan pengorakan menggunakan kaedah jejarian bagi bongkah piramid yang tegak terpotong lurus. Hari tu kita dah buat, hari ini kita ulang kaji lagi. Okey. Kemudian piramid tegak terpotong melengkung. Okey. So kita akan tengok dua lukisan contoh hari ini dan kamu boleh buatlah letihannya bersama-sama. Okey. Kita lihat soalan nombor 26. Rajah 23 menunjukkan dua pandangan ortografik bagi sebuah objek. Lukis pengorakan penuh permukaan bagi objek itu. K tanda adalah dia punya claim. Okey, so kita ada dekat sini. Okey, claimnya di sini. Okey, so langkah pertama kita dah kenal pasti claim. Langkah kedua kita kena kenal pasti panjang sebenar. So adakah condong ini panjang sebenar? Okey. So kalau kamu tak pasti, kamu kena tengoklah. Okey, adakah dia berada di dalam pasti yang 12369 tu. Okey, so sekarang ni ini ialah claimnya. Okey, tapi ini bukan panjang sebenar. Kenapa? Okey, sebab kalau kamu lihat tapak ini adalah untuk ini. Okey, ini straight ni untuk ni. Dia bukan untuk K ni. So kamu kena cari panjang sebenar. Okey, jadi seperti biasa numberingkan dulu dia punya tapak. Okey, kamu kena tahu yang bawah ini ialah tapak. Okey, yang bawah ni ialah tapak. Okey, kamu kena. Okey, so yang bawah ni adalah tapak, kan? Tapak. Okey, yang atas ni puncak dia, yang tegak ni puncak dia. Okey, yang ni adalah puncak dia, yang ini adalah terpotong. Okey, so kamu kena tahu apa yang kamu lukis tu. Okey, kamu dah ada numberingkan dia dan ini condong ini bukanlah dia punya panjang sebenar. So daripada ini panjang sebenar dia, kan? Okey, so kamu kena tarikkan macam biasalah. Okey, lukis. Okey, unjurkan macam biasa. Numberingkan dia, jangan malas numbering. Okey, tolong kamu kena cari panjang sebenar. Okey, cari panjang sebenar. Bawakan K ni ke sini. Okey, kemudian turun. So, bila dah dapat, ini adalah panjang sebenar. Okey, next kita akan buat lukisan pengorakan. Okey, kamu buat garisan macam ni. Ini ialah kamu selarikan dia atau kamu ukur daripada puncak ke bawah sini. Okey, ingat kamu mesti mula daripada claim. So, kamu kena buat jejari ni. Okey, dah ada jejari. Pindahkan tapak. Okey, ukuran tapak ni kamu pindahkan. Okey, 1 ke 2, pindah. Okey, kat sini dia tulis 1 lah. K ni 1. 1 ke 2. Tapak dia yang pindah. Tapak. Okey, kemudian buatlah garisan. Ada yang saya tengok tak numbering pun. Okey, tolong numbering ya. Okey, kemudian supaya kamu tak salah letak di mana-mana ni nanti. Okey, kemudian dah sudah. Okey, kita pindahkan K. K-nya ketinggian di sini. Okey, kemudian kita gariskan tegak sampai ke yang garisan 1 ni. Okey, garisan 1. Kemudian 1 ni juga ada dekat sini. Okey. Ada 2 tempat, kan? 1. Okey. Seterusnya, okay, untuk nombor 2 ni,
Yang ini adalah untuk yang ini kan, atas ni. Kita cerita tentang atas ni. Okay, so 2. Gariskan tegak ke sini. Okay, kemudian tandakan di nombor 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Sebab dia pada ketinggian yang sama. Kemudian, okay, seterusnya, okay, seterusnya kita tak buat dulu sampai 4 semua ni. Kita pergi balik dekat permukaan yang 1, 2 ni. Okay, di antara 1 ke 2 ni, okay, di tapaknya telah dipotong. Okay, so kamu ambil ukuran tapak 1 ke A. Okay, kemudian kamu tanda A. Okay, kemudian A ni sepatutnya kamu ketinggian A tu dari tapak A dia akan naik ke garisan nombor 2 kan, dekat sini. Dia akan naik ke garisan nombor 2. So, dekat sini ialah garisan nombor 2 tu. So, kamu tarik saja ke dia punya panjang sebenar ni and then kamu buatlah lengkuk. Okay, kamu buat lengkuk. Okay, kemudian kamu boleh hitamkan bahagian ni, objekkan dia. Okay, A kedua. Macam tu lah. Kemudian, dekat bahagian 2 ke 3 ada B. So, seperti biasa, di tapak kamu ukur 2 ke B atau 3 ke B, kemudian tandakan B tu. Okay, daripada B ni, kamu kena buat satu garisan tambahan lagi. Okay, ke puncak. Okay, sebab apa-apa pun dia akan pergi ke puncak. So, kamu buat garisan satu ke puncak. And then, yang ini, 2 ke 3 ni, okay, kalau kamu melihat 2 ke 3 ni, lurus saja potongannya. So, 2 ke B sorry, bukan 2 ke 3. 2 ke B ni, dia lurus saja potongannya. So, kamu gariskanlah. Dia actually sambung 2 ke 3, tapi dia berhenti dekat B. So, kamu kena garis macam tu. Kamu tak boleh ikut yang lengkuk yang ni. Okay, lengkung ni tak boleh. Kamu tak boleh sambung dia macam tu. Kamu kena sambung 2 ke 3. Kemudian dia akan potong di tengah sini. Okay. Baru kamu boleh lukis dia punya garisan objek. Okay, dia bukannya dekat yang persilangan ni. Kamu kena garis dulu ke 3 and then itu potongan dia. Okay, 3 ke 4 tak ada masalah. Okay, cuma dia turun. So, 3 ke 4 kamu kena lukis macam tu lah. Sebab tak, saya terus objekkan dia. Okay, 4 ke 5. Okay, saya turun lagi. Okay, 4 ke 5 saya turun lagi. Okay, 5 ke 6 panjangnya sama. Ketinggian yang sama. 6 ke 1 dia naik semula ke K. Okay. So, itu ialah contoh pembinaan piramid yang terpotong lurus. Kamu kena tahu di mana tapak dia. Okay. Seterusnya kita lihat yang ada potongan lurus dan melengkung ni. Okay. Rata dan melengkung. Okay. So, benda yang sama. Tapak dia, klaimnya di sini. So, kamu kena cari panjang sebenar. Sebab ini bukanlah panjang sebenar dia. Ini untuk tapak yang ini. Okay. So, macam biasa numberingkan. Cari panjang sebenar. Cari panjang sebenarnya. Okay. Kedudukan untuk lukisan pengurakan. Ditentukan. Pindahkan tapak. Macam biasa. Ini semua biasa. Mesti dilakukan. Okay. So, klaimnya ke sini. Okay, ini sama macam tadi. Bezanya dekat sini lah. Ini awal-awal daripada K dah ke 1 ni, dia dah potong. So, kamu buat macam biasa. Okay. 1 terus. Okay. 1 ke 2 macam tadi lah. Okay. Ada A kat situ. Okay, kamu kena sambung dulu. 1 ke 2 baru kamu akan dapat pemotongan lurusnya tu.
Okey, 2 ke 3 tak ada masalah. 3 ke 4 ada potongan melengkung. Okey, bila ada potongan melengkung macam ni, okey, kamu tandakan dulu hujungnya ni, kan? Okey, tandakan dulu kedudukannya. Okey. Kemudian dah sudah. Okey, bila ada lengkung aja, kamu perlu buat bahagikan kepada beberapa bahagian lah. Okey, dalam kes ni saya bahagikan kepada 2 bahagian. Di tapak. Okey, di tapak. Di tapak dia. Okey, saya tunjuk contoh yang B dulu. Saya tandakan satu ni, saya tarik ke puncak and then saya tarik ke bawah. Okey, B ni tetap saya tarik ke puncak. Okey, saya tarik ke puncak. Kemudian saya akan ukur jarak dari tapak ni hingga ke B. Saya tandakan dan saya buat ke puncak. Okey, apa-apa pun perlu refer ke puncak balik. Okey, untuk nak tahu dekat mana dia punya ketinggian ni, so ini tadi dia akan bersilang kat sini. Okey, dia yang ini akan bersilang di sini. Okey, kemudian yang ini yang kamu tarik. Okey, ke B ni. Okey, ke B. Kemudian teruskan dengan yang satu lagi. Okey, nampak dia dah ada tu. Okey. Teruskan dengan C. Buat benda yang sama. Okey. B ni mesti kamu tarik ke tapak. Tandakan. Okey, tarik ke tapak. Tandakan. Okey, C. Benda yang sama kamu buat. Dia mesti sambung daripada sini ke sini. Okey, sini ke sini. Baru kamu letak. Okey. Kemudian. Okey, 4 ke 5 tak ada masalah. 5 ke K, ulang benda yang sama. Kita gunakan tapak yang sama. Tapak garisan. Pada satu garisan yang sama. Okey. So, itu ialah kaedah pembinaan piramid yang terpotong, melengkung dan rata. Okay, saya harap murid semua dapat buat latihan yang diberi. Jangan lupa label supaya kamu tidak tersilap. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih.